mengadakan satu pameran, semuanya akan bergerak secara paralel. Sebab sebenarnya dia dimula dibina dengan adanya satu storyline, storyboard. Apakah dia konten, kandungan yang kita nak buat pameran, skopnya apa, bidangnya apa. Jadi semua akan bergerak. Pendidikan akan buat kajian dia, dapatkan bahan, saya akan suruh media, video-video. Pihak IT akan memikirkan bagaimana kita nak buat, sama ada dalam bentuk AR, VR, macam mana cara kita present. Bahagian koleksi akan memilih koleksi yang sesuai. Dan dalam masa yang sama, bahagian koleksi ini akan menghantar koleksi yang nak dipamerkan tu ke bahagian konservasi itu dirawat atau dibersihkan lah. Dan pihak konservasi juga akan melihat berhubungan dengan pihak pameran. Pameran akan buat dah layout pameran berdasarkan storyline, konsepnya bagaimana, berapa showcase nak pakai, lightingnya macam mana, engineer elektrik kita akan lihat jadi dia melibatkan multi disiplin. Okey, setelah kita buat pengumpulan bahan, kita dah teks dah ready, gambar dah ready, so kita pergi kepada rekaan grafik dan juga rekaan kepada untuk caption dan labeling. Okey, setelah poster grafik telah disiapkan dan selepas dicetak, kita ada semakan terakhir lah. Sekarang ni kita panggil proses proofreading antara teks dan juga gambar lah. Memang sangat penting sebabnya sebelum kita cetak pada saiz sebenar, untuk mengelakkan pertama sekali, untuk mengelakkan kerugian dan juga tidak tersalah makna yang penting tu. Biasanya kita akan cetak poster grafik kita ni dalam dua bahasa lah, satu bahasa Melayu dan satu bahasa Inggeris. Keseluruhan teks pada asalnya datang daripada bahagian penyelidikan. So bahagian penyelidikan akan buat kajian. So kajian itu akan secara detailnya tajuk-tajuk pameran yang kita akan laksanakan lah. Contoh pasal keris, bahagian kurator ataupun seorang kurator akan menyediakan teks dan juga gambar. So bahan-bahan tu akan dihantar kepada bahagian pameran, bahagian teknikal untuk kita jadikan poster grafik dan juga caption. Bagi saya, untuk merancang satu pameran muzium, kita perlu rancang dengan sistematik dan juga kreatif, mencari idea-idea baru dan teknik-teknik yang baru. So teknik peragaan itu terletak kepada kurator yang menjalankan pameran itu. Kita ada ketua dia. Ketua ialah kurator yang pameran yang akan menentukan teknik-teknik peragaan yang kita nak letakkan secara menegak, melentang, mengikut idea yang kita telah persetujui. Kita lihat fungsi teras muzium, salah satunya adalah dissemination of knowledge, to educate and disseminate knowledge to the public. Ini term yang diguna pakai di peringkat antarabangsa lah, di mana muzium itu dianggap sebagai is a non-formal education center. Program pendidikan ini penting kerana kalau kita lihat negara-negara maju, Korea, Jepun, China, di Eropah, memang mereka harus menanamkan jati diri pada generasi muda. Mereka tahu mereka daripada mana, mereka tahu apakah kebudayaan yang ada di sekeliling mereka. Program pendidikan ini boleh dalam bentuk outreach program ataupun English program. Maksudnya kita pergi ke sekolah, kita pergi sekolah kebangsaan, sekolah agama, sekolah Cina, sekolah Tamil, semua kita pergi. Dia ada mengikut bahagian muzium masing-masing. Yang ini adalah KPI kita. Dia perlu pergi membuat program pendidikan di sekolah. Sekolah boleh memohon untuk datang membawa pelajar dan melalui 5 sesi lah, termasuk sesi taklimat, lawatan, refleksi dan sebagainya, khusus dalam bidang sejarah. Dan ini kita telah lancarkan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia, dan baru-baru itu pun di Terengganu kita lancarkan serentak di seluruh negara lah. Jadi mereka akan belajar mengikut tajuk. Nak tahu tentang Bujur mereka boleh pilih muzium yang mana. Dan ini berdasarkan buku teks, kurikulum yang ada. Kami kurator adalah guardian of heritage. Jadi kami kena pastikan koleksi dan simpanan kami terjaga dengan baik untuk tetapan generasi ini akan datang. Jadi seorang kurator
tu dia mesti tahu pertama tentang ilmu yang ingin disampaikan, yang kedua ialah kaedah dan metodologi yang kreatif dan inovasi, dan yang ketiganya seorang kurator tu harus mempunyai minat yang mendalam. Dia mesti ada passion, minat dan pengetahuan untuk memastikan bahawa status kurator itu dapat membezakan dia dengan jawatan-jawatan yang lain. Sebagai seorang kurator, sudah tentu bila kita membuat penyelidikan, kita mahukan satu penemuan yang baru, sumber sejarah yang baru, yang mana ia disahkan oleh pakar rujuk. Saya sentiasa menginspirasikan bahawa museum kita akan lebih melonjak ke depan dengan perhatian yang lebih daripada pihak kerajaan, sebab kita perlu melihat perbandingan dengan museum-museum lain yang ada di negara serantau dan Eropah. Kita faham kerana kita kena mengambil kira beberapa faktor lain lah, kekayaan kewangan dan sebagainya. Tapi impian kita ialah kita perlu ada museum, bukan museum kecil-kecil, kita perlu museum yang besar. Kita ada mesin teknologi yang terkini, sama ada dari segi cara kita merawat koleksi ataupun kita ruang yang lebih besar untuk menyimpan bahan-bahan yang ada, dan juga kemahiran kurator kita perlu lebih dipertingkatkan lagi. Dan saya percaya dengan usaha berterusan, perkara ini akan dapat dicapai satu hari nanti, insyaAllah.